saya kena makan Dexa. Dexa tu steroid. Steroid tu akan membuatkan saya bertambah kembang. Woknya L. Itu semua pasal Dexa tu. Tapi tak apa, nanti bila dah sihat, nanti kuruslah balik. Akak okey ke pucat muka tu? Kat hospital. Macam ni lah. Stay strong, El. Thank you. Eliana, I baru je kena AML bulan 6 lalu. Dah buat 3 cycle dah dekat SJMC juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan, okey? And doakanlah semoga saya pun kuat. Ya, saya pun terkejut. Tiba-tiba terkejut tengok muka tembam. Sebenarnya steroid tu yang buat muka kita tembam. Tapi steroid tu sangat membantulah tengah-tengah sakit ni. Alhamdulillah. Cantiknya skin. Tak adalah. Tapi buat kemo ni kulit saya jadi macam kasar, macam tajam-tajam. Tak tahu kenapa. Kering ke? Kering kot. Bila kulit kering kan dia tajam-tajam. Sebaiklah ada inai ni. Merah sikit kuku. Muka pucat kan. Terus kuat L. Thank you. Sorry tau saya rabun. Saya tak tahu mata saya kat mana. So kena tengok dekat-dekat. Nanti L berulang dari rumah ke hospital ke? Okay, kalau boleh saya nak buat daycare. Daycare tu adalah balik hari. Maksudnya kita datang pagi-pagi ke hospital, ambil darah dan kemudian kita boleh start kemo kalau kita okey. Kalau doktor agree dengan keputusan darah kita, kita baru boleh teruskan kemo. Lepas buat kemo dalam beberapa jam, dah boleh balik rumah. Itu nama dia daycare. Tapi kalau macam saya ni warded. Warded tu dalam pemerhatian doktor lah. Sebab nak kena, kadang-kadang badan kita tak sihat. Nurse nak kena ada sepanjang masa macam sekarang ni. So, tak boleh daycare lah. Kena tidur hospital dalam, tengoklah 2 malam, 3 malam macam tu. Tapi lepas ni, saya kalau boleh prefer daycare kalau saya sihat. Tapi untuk yang kemo yang kedua nanti, saya kena warded juga. Sebab doktor nak masukkan antibody. Antibody tu yang saya kata sangat bagus. Dia kemo, dia macam kemo juga, masukkan dengan kemo. Tapi harga dia mahal. So, doktor nak try yang tu dekat saya. So, kena warded lah. Sebab dia punya side effect tu agak banyak juga. Jadi, doktor takut. Doakan tau. Semoga dipermudahkan urusan Eliana untuk kemo. Amin. Terima kasih. Power spec Eliana berapa? 350. Sebenarnya dah meningkat. Tapi saya tak check lagi mata saya. Sebenarnya dah bertambah. Tapi saya pakai je power lama. Korang tahu tak? Saya dah setiap kali buat kemo, mata saya makin rabun. Tak tahu kenapa. Husband 3 minggu warded masa transplant. Bulan lepas under Dr. Haris. Bulan lepas. The best doctor. Yes. Dr. Haris the best doctor. Dr. Haris tu doktor saya lah. Yang mahal tu insurans cover juga ke? Okay. Insurans ni, dia lain tau. Insurans dulu dan insurans sekarang lain. Amount dia lain apa semua. Sebab tu korang kena, siapa yang baru nak ambil insurans, korang kena minta consultation daripada ejen lah. Macam ejen saya, Ishak tu memang sangat-sangat terbaik. Ishak Prudential. So, dia akan terangkan. Macam saya, insurans lama. Jadi amount dia lain, semua lain. Jadi yang mahal ni, yang saya nak masuk ni, macam mana nak cakap? Sebab saya dah lama sakit. Jadi amount insurans saya dah makin berkurangan. Faham tak? Nantilah. Malah nak cerita pasal insurans. Oh, lagi satu. Kalau korang nak ambil insurans, kalau korang nak tahu saya ambil apa, saya ambil dengan Ishak. Nama ejen saya Ishak. Dia daripada Prudential. Saya tak ada insurans lain kecuali Prudential. Don't worry, saya kidney fighter. Memang mata dah tinggi 30%. Dah tinggal 30%. Dah kabur, but it's okay. We are fighter. Yes. Itu kira kita punya hadiah lah. Hadiah. Hadiah sebab sakit. Maaf Kak, baru masuk. Tak apa. Semoga adik cepat sembuh ya dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak bawa makeup lah. Dia kalau semangat.
Antibody tu berapa cost tu L? Dalam 50k satu antibody. Satu antibody 50k. Dua antibody 100k. Tiga antibody 150k. Ujian hebat untuk orang yang hebat, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Saya pun baru tahu saya breast cancer stage 2. Doakan. Ya ke? Semoga awak sihat. Treatment yang akan datang ni. Okay? Dan saya juga. Kita sama je. Serupa je. Kadang-kadang ada rasa takut. Kadang-kadang ada rasa kita lah orang yang paling kuat. Tapi sebenarnya takut. Korang tahu tak? Saya ni dah 10 tahun sakit pun masih lagi takut. Takut bila nak start kemoterapi tu. Kita takut andai. Banyak je andai. Andai itu terjadi. Andai ini terjadi. Macam mana? Andai. Banyak sangat fikir. Sebab itulah kalau boleh. Yang saya minta tadi tu. Kalau korang nak cerita. Boleh je nak share pengalaman. Tapi janganlah cerita yang pasal. Family member korang meninggal sebab kanser. Takut. Dah lah saya tengah takut sekarang ni. Buat saya lagi takut. Kalau time sebelum ni yang tak buat treatment, kalau cerita okey lagi. Sekarang ni takut sangat. Pakai inai. Inai. Dah bercapuk-capuk dah inai ni. Inai hari tu buat review. Buat review inai. Orang tu suruh pakai inai, saya pakai inai. Saya zaman dulu suka sangat pakai nail polish tu. Tapi semenjak saya sakit, saya tak suka pakai. Dia dengan sendirinya macam fikir kan, kalau satu hari nanti tiba-tiba aku sakit masuk hospital, lepas tu siapa nak padamkan benda-benda ni semua kan. Takut. Tapi kadang teringin juga nak pakai kan. Sebab zaman dulu memang saya suka tukar colour-colour ni. Yalah, zaman dah berubah kan. Semoga terus kuat Kak El. Thank you. Kan betul. Lagi-lagi kalau selalu masuk bilik operation. Saya dah 4 kali operate. 4 kali kot. Last operation saya keluar pada bilik operation, saya sedar saya tak boleh nafas. Saya susah nafas, saya minta tolong. Masa tu kan, ya Allah, saya rasa takut sangat. Kalau penyakit saya berkaitan kena operate. Sebab saya takut benda tu terjadi lagi. Dia macam paranoid. Hari ni makan apa je? Semalam saya tak makan. Semalam saya makan, ada kawan saya hantar tengah hari tu pun malam, sebab saya terlampau angin dah banyak. Saya makan juga yang dia bagi. Kuih tiaw sup macam tu lah, Hofan. Lepas tu hari ni saya tak makan. Tadi baru saya rasa macam saya perlu makan sebab badan saya dah lemah. Doktor pun dah stopkan saya punya drip water tu. Saya makan ayam. Ayam panggang. Macam tu. Lepas tu ada orang bagi saya buah. Makanlah buah. Okey je. Saya pun nak makan banyak-banyak pun sakit perut. Maaf tanya, kanser kena pantang makan ke? Kalau kat hospital, nurse and doktor cakap jangan pantang. Sebab orang sakit kanser ni, dia susah nak makan sebenarnya. Selera dia tak ada, lepas tu mulut dia ulcer. Bila selera tak ada, kita tak force makan, badan kita akan lemah. Jadi macam mana kita nak kuat nak hadap kanser yang selanjutnya kan? So makan je segala apa yang kita boleh makan. Tapi kalau dalam internet, benda-benda yang tak boleh makan banyak. Kalau bukan kanser je, semua jenis penyakit. Orang yang tak ada sakit pun kena pantang. Kalau nak ikutkan lah. Dia sebenarnya ikut diri sendiri pantang ni. Kalau kita rasa kita okey makan benda tu, kita makan lah. Kalau kita rasa tak okey, jangan makan. Berapa hari L kat hospital? Ni dah hari keempat Besok saya nak minta balik. Sebab apa, nanti saya nak kena buat kemo lagi. Kemo saya 2 minggu sekali. Kalau macam hari tu radioterapi setiap hari kan. Kalau 10 kali, 10 hari lah saya kat hospital. Yes, makan apa saja mesti ada tenaga. Yes. Kalau boleh kita makan makanan yang memberi kita tenaga. Dan sebab bila kita buat kemo, sel-sel baik kita semuanya terbakar juga. Dia istilah terbakar lah, senang kan. So untuk next kemo, kita kena hidupkan balik sel-sel tu. Kita kena baik, pulihkan balik sebelum kali kedua dibakar. Faham? Jadi kalau kita pantang sangat tak makan, badan kita melemah, itu yang makin sakit.
Semoga Allah beri kesembuhan buat Kak El. Terima kasih. Saya ada ubat tadi, steroid untuk makan sebelum sebelum dinner. Sekejap lagi saya makan. Ada perubahan tak selepas akak buat kemo? Belum tahu lagi. First kemo kita tak dapat jawapan lagi. Second kemo tak dapat jawapan lagi. Third kemo bolehlah dapat jawapan sikit. Jadi untuk first kemo, doktor pun tak berani nak cakap apa-apa. Saya pun tak berani nak cakap apa-apa. So sekarang ni masa untuk saya enjoy kemo punya efek tu je lah. L cancer stage berapa sekarang? Stage 4. Stage 4 cancer. Saya dah 10 tahun dan ini bukan kali pertama kemo. Sebab itulah macam sekarang ni yang paling penting adalah happiness. Saya nak happy dalaman. Kadang-kadang kita buat perubatan macam mana sekalipun, tapi dalaman kita tak happy, susah nak baik. Jadi, walau macam mana pun yang terjadi, dalaman ni kena happy. Barulah dia akan menjadi obat yang paling mujarab untuk diri kita. Makan TF Riovida, mahal. Korang tahu tak zaman-zaman awal-awal saya sakit, duit masa tu Alhamdulillah lah tengah banyak lagi sebab kerja kan, saya dah kerja lama. So macam-macam suplemen yang mahal-mahal saya boleh beli. Tapi sekarang ni nak beli ni kira dulu, nak beli ni kira dulu. Sekarang ni mana yang free adalah makanan semula jadi yang sihat. Jadi nak beli suplemen yang mahal-mahal tu tunggu dululah macam tu. Beli untuk siapa tak nak kan benda yang elok. Tapi berkira-kira sikit lah sekarang ni, tak macam dulu. Semoga cepat sembuh, amin. Nana cuba minum Saria Gut. Apa tu? Nampak Elena kuat. Semoga terus kuat. Amin. Thank you. Macam mana El tahu dapat kanser? Pergi hospital. Pergi hospital terus tau. Saya tak pergi klinik. Saya pergi hospital terus. Lepas tu ambil darah. Ujian darah. Lepas tu buat biopsi. Biopsi tu dia kena masuk bilik operation. Dia belah kat sini. Sebab masa tu kanser tu kat sini. Dia belah kat sini. Dia ambil sel tu bawa pergi lab. Dari situlah kita tahu adanya kanser. Positif selalu ya El. InsyaAllah, amin. Orang kata sikit sangat. Orang kata sakit sangat. Of course lah sakit. Sakit. Tapi tengok orang juga. Ada orang dia tak rasa sakit sangat. Dia tengok badan. Dan tengok penyakit. Okay, korang kena tahu satu benda. Kalau buat kemoterapi, obat setiap orang tak sama tau. Walaupun nama dia kemo, tapi bancuhan dia tu berlainan. Dia ikut umur, ikut berat badan, ikut stage berapa orang tu. Jadi kalau orang-orang tua yang dah tak larat sangat, dos diorang sikit kecil. Sama juga dengan baby. Jadi kadang-kadang kita tengok orang, okey je nenek aku ni buat kemo. Kan? Sebab dos diorang kecil. Tapi untuk umur yang muda, diorang lepas tu kanser diorang stage 3, stage 4. Diorang bagi yang kuat. Yang kuat itu yang korang nampak, apa dia ni lemah sangat. Macam tu. So setiap orang berlainan. Macam mana korang beli obat dekat klinik, kalau kanak-kanak 1 dos ataupun setengah dos. Tapi orang dewasa 2 dos. Macam tu. Dos dia semua tak sama. Be strong. Thank you. Betul tak sama, semua masing-masing bancuan kemo special, ya. Setiap penyakit doktor ni akan ada satu perbincangan sebelum dorang memutuskan obat apa yang nak dibagi. Sebab obat pun macam-macam brand. Tak semua orang brand yang sama. Jadi dorang kena buat eksperimen juga kat situ. Dorang try first kemo, second kemo guna ubat A. Tengok-tengok, tak berjalan pun ubat ni, tak mujarab pun. Diorang tukar pula brand lain. Tengok, jalan tak ubat ni dekat badan orang tu. Jadi proses dia sangat panjang sebenarnya. Susah. Semoga cepat sembuh. Thank you. Makasih. Be strong, El. You are a true fighter. Masya Allah. Thank you. God bless you. Thank you. Sama juga macam efek lepas kemo. Semua tak sama. Betul. Efek selepas kemo pun tak sama. Semua orang tak sama. Ada yang muntah-muntah. Ada yang tak muntah. Tapi ulcer penuh. Ada yang okey je. Tak ada apa-apa berlaku pun. Tapi yang penting rambut mesti ada efek.
rambut kening, kalau saya lah, kening rambut, dia akan jadi gugusan hari-hari. Strongnya L. Stage berapa? Stage 4. L ni sakit tapi nampak macam orang yang sangat-sangat sihat. Nampak je. Tapi mudah-mudahan tau. Alhamdulillah. Allah ni maha baik, saya kata. Dia bagi saya sakit teruk. Tapi nampak macam okey je. Mungkin saya cakap kuat kot. Kan kalau orang sakit kan selalu dah tak berdaya nak bercakap kan. Tapi saya ni makin sakit makin kuat lah cakap. Yes, betul. Rambut yang kening tu confirm. I baru tumbuh balik. Tapi tak apa, rambut akan tumbuh. Jangan risau. Saya masa awal-awal kena kemo, masa tu zaman-zaman kegemilangan, tiba tak ada rambut, kening semua tak ada. Kulit terbakar. Masa tu rasa macam down sangat, takut sangat. Tapi lama-lama kan, kita dah biasa, dah faham, kita pula dah reda, dah tahu macam mana nak handle. Kita okey je. Sebab rambut akan tumbuh. Don't worry. Luar biasa semangat L. Masya Allah. Thank you. Hari ni L okey ke? Makan okey ke? Hari ni tak berapa sangat. Dia tak macam yang dulu-dulu buat radioterapi tu selera makan. Yang sekarang ni tak selera sangat. Tapi saya kena makan. Sebab kalau tak makan lagi sakit. Sorry tau siapa yang saya tak baca komen ni, laju. Thank you. Terima kasih semua. Allah sayang sangat-sangat Kak El. Alhamdulillah. Amin. Sebab tu Allah pilih El untuk sakit. Terima kasih. Cantiknya sis. Thank you. Ya Allah, betul tu. Suara El selalu padu bila dalam live. Clear gila. Saya cakap clear Lain kot. Nana, please makan. Razak. Makan Razak. Ada orang bagi aku buah. 1, 2, 3. Ada 5 botol buah. Tadi kawan aku, kau kenal Syazah kan? Syazah hantar kuih. Dia dah duduk Cyberjaya. Dia order kuih. Tapi tadi aku sempatlah share dengan nurse. Kalau aku seorang makan kuih, pipi ni sampai terkeluar skrin nanti. Kak El dah berapa cycle? Kak El kena buat 6 cycle. Okay, korang kena tahu satu cycle terbahagi kepada 2 kemoterapi. Faham tak? Satu cycle terbahagi kepada 2. Jadi kalau 6 cycle, 12 kali. Faham? Dia bukan satu cycle 1 kemo. Satu cycle 2 kemo. Macam saya 2 kemo setiap 2 minggu. Maksudnya satu ni, minggu ni lagi 2 minggu. Faham tak saya cakap? Macam terbalik pula saya cakap Wah, 5 botol banyak tu. Ada buah nenas, ada buah jambu, mangga ada 2, kedondong dengan sengkuang. Boleh lagi gigit. Sekarang kedai pun tutup awal. Susah nak beli makanan kan. Kak El, seri muka tadi nampak sedap. Yang mak saya buat. Korang kalau satu hari nantilah tiba-tiba mak saya terbuka hati nak menjual kuih, korang belilah kuih mak saya. Sedap sangat. Tapi sebabkan dia tak nak jual. Tahulah kenapa dia tak nak jual. Dia buat untuk anak-anak je. Untuk anak saudara mara dia buat. Makan jambu haus lah. Nak dekat maghrib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak El sekarang berat berapa? Berat saya dah 47. Hopefully berat saya maintain lah paling-paling 50 ke 51, 52 macam tu. Tak naklah rendah sangat 30 lebih. Takut saya. El makan ada pantang-pantang? Tak ada. Saya makan je. Tapi yang macam makanan yang tak healthy sangat, saya kurangkan lah. Tapi tetap makan kalau saya rasa nak makan. El makan kuih seri muka, bertambah-tambah berseri muka El. Ya ke Fura? Kita tengok tak berseri pun, kita terlupa nak bawa makeup. Kalau kita bawa lipstick ke cantik sikit buat live. Alhamdulillah berat Kak El naik. Naik. Tertenang Alif saya tengok El makan.
Sedap lah. Betul ke orang kata jambu batu ni bagus untuk pesakit kanser? Betul tak? Tak pakai apa pun lawa. Tak pakai apa. Jangan gitu. Tak make up pun tak apa. Tapi kalau make up cantik sikit. Kalau make up, muka saya macam Arab-Arab lah. Macam tu. Ahlan wa sahlan. Kalau tak make up, ya Allah. Ha. Macam Nik nak. Paling rendah berapa kg? Paling rendah 35. Paling rendah berat saya 35. Yang umur-umur sekarang ni lah. Zaman dulu yelah. Mak saya kencing manis, elok makan buah jambu batu. Betul? Kalau macam tu, saya akan beli jambu batu. Sebab apa? Saya sebenarnya susah sikit nak makan buah. Saya ada buah-buah favourite saya macam. Buah favourite saya adalah cherry. Korang tahu lah cherry kan susah nak dapat kalau tak musim. Saya suka gila cherry. Pisang kaki. Korang tahu tak pisang kaki yang bulat tu? Pasimon tu. Favourite. Lepas tu saya suka jambu batu. Jambu batu saya suka. Suka positive vibe KL. Thank you. Satu lagi, kalau korang dapat tahu kat mana-mana ada jual cherry, please inform saya boleh tak? Sebab saya mencari cherry pada hari tu. Durian Belanda bagus untuk kanser. Ya, awal-awal dulu saya beli buah durian Belanda tapi selalu rosak. Buah durian Belanda ni, dia punya unik, satu buah, sebelah mesti rosak. Sebelah je boleh pakai. Tak tahu kenapa. Sebab tu, kalau saya nak durian Belanda, saya minum jus je. Siapa ada jual jus yang pure durian Belanda tu, bagi tahu saya. Boleh saya minum-minum. Daripada saya asyik buat air sirap je kat rumah. Sebab sirap tu favourite saya, sirap orang kahwin. Jadi kalau rasa macam tekak, panas sangat, kering sangat, perlukan air yang manis, saya buat air sirap. Kat Aeon Mall banyak cherry. Serius? Sekarang ni? Sekarang ni ke hari tu? Sebab hari tu musim cherry. Banyak gila kedai ada cherry. Sekarang tak ada. Comel muka. Thank you. Nak tak? Nak. Korang tahu tak? Setiap malam saya tak boleh tidur. Doktor bagi ubat. Saya tak tidur malam. Saya tidur siang. Diorang kata penyakit ain ni buat kita tak boleh tidur. Sebab tu saya rasa korang selama ni puji-puji saya, korang tak ada cakap Masya Allah pun. Sebab tu tak boleh tidur. Lepas ni, kalau korang nak puji saya, korang cakap Masya Allah dulu, tahu? Janji. Tak apa tak cakap Masya Allah, kita block. Semoga cepat sembuh Kak. Thank you. Yana duduk hospital swasta. Sebab ada insurans. Tapi tak tahulah satu hari nanti kan tiba-tiba lama pula sakit ni ke, insurans pun dah habis ke, kenalah pergi hospital government. Tapi tak kisahlah, mana-mana pun okey. Janji okay?